yang lebih baik supaya kamu tidak merendah-rendahkan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, hadis ini hadis sahih dan pengajaran dari hadis ini memiliki sifat reda dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki adalah suatu yang dituntut. Juga kita buatlah perbandingan nikmat yang kita miliki dengan orang lain yang tidak memilikinya. Nescaya kita akan sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita ada, tidak kecewa, tidak sedih maupun dengki kepada orang lain. Dan sama-sama kita elakkan dari membuat perbandingan dengan orang yang lebih kaya dan berada, kerana akan menghilangkan rasa bersyukur, malah akan mendatangkan rasa kecewa, sedih, malah sentiasa berdengki dengan kelebihan pada orang lain. Ya, betul. Rezeki masing-masing Allah beri sebab ada sebabnya. Allah tak bagi pasti ada sebabnya. Jadi kita redha dan tawaduk serta kita teruskan usaha yang baik-baik supaya Allah lorongkan kita di rezeki yang lain juga. Kalau orang lain rezekinya ada harta, orang ni pula rezekinya sihat memanjang. Betul. Itu rezeki tu. Betul itu. Seperti ulama kata, memang kita nampak rezeki yang melimpah-limpah, tapi kita tak tahu apa yang Allah tarik daripadanya. Allahu Rabbi. Sama-sama kita teruskan tawaduk dan juga takwa kepada Allah. Dan untuk para pendengar, untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang reda ini, insya-Allah kita akan bersama sebentar saja lagi untuk bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Betul, kita berhibur seketika. Kembali selepas ini. Buat anda yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Fokus dengan pemanduan anda, kekal di frekuensi Radio IKIM.
inspirasi, euforia, Islam, semuanya ringkih. Daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah, dipetik segar dari Madinah, hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011-62 317492. Mencari busana Melayu, tema sedondon satu keluarga, di Butik By Sira je. Semuanya ada di Butik By Sira dengan gaya moden dan terkini mengikut saiz yang sesuai untuk semua peringkat usia. Butik By Sira, butik keluarga busana Melayu melengkapi seisi keluarga. Pelbagai material, saiz dan fashion di bawah satu bumbung. Lawati Aras 2 Malakat Mall Cyberjaya Selangor atau ikuti kami di Facebook, Instagram butik.bysira dan di www.butikbysira.com. Mardia Hotel and Suites, hotel berstatus perkhidmatan mesra Muslim, diiktiraf oleh Pusat Pelancongan Islam dan mematuhi Islamic Quality Standard IQS oleh Universal Standard Centre. Menyediakan pakej penginapan, pakej mesyuarat dan hidangan menu antarabangsa di restoran Royal Songket, menu hidangan santai di Borak-Borak dan menu masakan Cina di restoran Tung Yen. Diiktiraf 100% halal dari JAKIM. Promosi istimewa bufet makan tengah hari dan makan malam di restoran Royal Songket. Kami juga menyediakan bufet high tea pada hari Sabtu dan Ahad. Layari Facebook Mardia Hotel and Suites atau hubungi 03-5511-8811 untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang kami sediakan. Ramadan dah tiba kan? Bulan yang penuh dengan keberkatan dan ganjaran dari Allah. Siapa tak seronok, Min? Betul tu. Makbul juga doa kita minta disampaikan lagi dalam bulan Ramadan tahun ni. Alhamdulillah. Min, apa kata tahun ni kita sama-sama ambil satu slot tajaan berbuka puasa dekat masjid kita tu? Awak pun tahu kan, bagi makan orang yang berbuka puasa ni besar ganjarannya. Jomlah sama-sama. Wah, terbaik tu. InsyaAllah nanti saya tempah satu slot kat masjid kita. Tapi kan, cakap pasal ganjaran bagi makan orang buka puasa ni, anak awak yang bongsu tu dah akikah ke belum? Belum lagi lah. Tengah cari-cari lagi pakej akikah ni. Tapi apa kena mengena ganjaran bagi makan orang berbuka puasa dengan akikah? Apa kata awak sertai program akikah dalam bulan Ramadan anjuran Easy Korban?
Bukan je ibadat akikah tu akan dilaksanakan dalam bulan Ramadan, dagingnya pula akan diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. InsyaAllah banyak nilai tambah yang awak boleh dapat dalam ibadah akikah tu. Wah, menarik tu. Siapa yang akan dapat manfaat akikah tu nanti? Daging-daging akikah ni akan diagihkan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa di lebih 30 buah negara. Awak tak perlu buat apa-apa pun. Lepas je daftar, semua urusan daripada pilih kambing untuk akikah sampailah ke urusan agihan, semuanya Easy Korban yang uruskan. Bukti pelaksanaan pun akan diberi kepada semua peserta akikah. Alhamdulillah, bukannya mudah, dipercayai pula tu. Macam mana nak daftar ni? Hubungi je 1-800-885-885 atau layari www.easykorban.org. Macam awak cakap tadi, Easy Korban, mudah dan dipercayai. Calon-calon bagi kategori lagu pilihan. Safia, Darwish featuring Faiz. Ratuku, Khai Bahar. Hingga saat akhir, Anik Muhai. Cinta Sementara, The Truth. Lembaran Juzuk Cinta, Halim Ahmad dan Furkan Fawaz. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, ini adalah Destinasi IKIM bersama Syafiq dan juga Mona. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua bersama Destinasi, dan untuk anda masih lagi banyak perkongsian yang ingin kongsikan bersama anda untuk petang ini. Antaranya untuk hari Rabu, Alhamdulillah, bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Betul, itu jadual kita di setiap hari Rabu petang, dan kita nak sama-sama ikuti lagi perkongsian oleh yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan untuk petang ini, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk para pendengar ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik, untuk petang ini kita nak teruskan lagi dengan perbincangan sifat-sifat terpuji, dan kita nak bincang tentang sifat redha. Bagaimana yang dikatakan redha, apa kaedahnya, orangnya macam mana yang redha kan, setiap perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan. Kejap lagi kita akan bincang dengan lebih terperinci. Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar sahaja lagi. Rasa tak berupaya, hidup sendirian, tiada pembela, segalanya suram, bagai malam yang kelam, tiada bantuan, tiada tujuan. Janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah ada jalannya. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah
adanya dosamu berulang lagi, bagai tiada ruang untuk kembali. Jika keliru atas kesilapan lalu, membelenggu hati dan fikiranmu, janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. Kembalilah kepada yang esa, yakin padanya, panjatkanlah doa. Ya Allah, pimpinlah daku dari tersasar, tunjukkan daku ke jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang benar. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. 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 Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Sada solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sa kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, 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 perlindungan takaful percuma. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah dipetik segar dari Madinah hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011-62-31-7492. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini,
Rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaannya amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Kota Baru 89.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah, Mona. Kita berada lagi di ruangan yang baik-baik pada petang ini menerusi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Rabu petang, iaitu rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Kita jemput anda juga untuk terus sahaja ke Facebook dan juga ke YouTube IKIM, sebab di situ kita sedang bersiaran langsung untuk sama-sama kita boleh berkomunikasi, hantarkan soalan dan juga pertanyaan anda di situ. Ya, betul. Dan untuk para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul Mona. Terus saja kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini nak mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik. Kita panggil Pusat Syarak, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa sihhatuka? Alhamdulillah. Wa antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Kita doakan juga semoga apa sahaja yang kita lalui semoga dipermudahkan oleh Allah buat tetamu kita Dr. Nik dan juga rakan-rakan pendengar yang mungkin berada dalam keadaan yang kekangan, semoga dipermudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan petang ni Mana terus kita nak bersama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Ya, betul. Tanyalah panel kami insya-Allah untuk petang ini bersama Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, dan untuk petang ini kita akan bersama kitab Qalbun Salim, sambung kembali sifat-sifat terpuji yang sesuai sekali sebenarnya untuk petang ini tentang sifat reda. Ya, baik, kita nak mulakan Doktor bagaimana yang dikatakan tentang reda ni. Tak apalah kalau kita dapat suatu perkara kita kata tak apalah, reda lah. Jadi ikhlas ke tak tu? Jadi jom kita sama-sama perhalusi Doktor. Silakan di awal ni dengan mukadimahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat lagi bersama pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kita berhubung dengan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Kita menggunakan syarahan yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Mahathir Hajidul yang berjudul Qalbun Salim. Baik, walaupun kita tidak membacakan keseluruhannya dan hanya memetik sebahagiannya saja kerana syarahannya agak panjang, para pendengar bolehlah dapatkan sendiri. Kita sudah sampai kepada dua tajuk yang terakhir daripada kitab ini, iaitu sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah. Yang ke-9 daripada sifat mahmudah yang 10 ialah redha. Dia ada 10 semua sifat terpuji yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya. Walaupun bukanlah 10 sahaja sifat terpuji dalam hidup ini, dia banyak sifat terpuji. Tetapi ini 10 yang utama yang dimasukkan oleh Imam Ghazali, oleh para ulama-ulama Islam yang lain, yang menjadi teras dan tonggak kepada kita. Yang ke-9 ni ialah redha. Kita kena faham apakah yang dikatakan redha. Ketahuilah redha dengan qada Allah SWT artinya merasa lapang dada terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan tidak i'tirad,
yakni tidak mempersoalkan, membantah, protes, marah terhadap apa sahaja yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada hamba. Itu dia yang dikatakan redha. Ringkas je. Redha ini dia terkait dengan qada. Apabila Allah dah takdirkan sesuatu, qada dan qadar dia itu dah menimpa kita sesuatu, maka kita redha. Itulah yang dikatakan redha. Sebelum qada menimpa itu, sebelum terjadinya sesuatu itu, susah nak kata orang tu redha ke tak redha. Kena tunggu datang dulu. Biasanya orang ni kalau datang benda yang dia suka, kebaikan, kenikmatan, dia senang je nak redha. Dia bila gaji dinaikkan Mona tahun ini, dapat bonus, redha, alhamdulillah, syukur. Amin. Jadi semua benda yang senang, menggembirakan, orang mudah nak redha. Ya. Tetapi apabila sesuatu yang menyusahkan, menyakitkan, musibah, ujian, balak bencana, kehilangan sesuatu yang disayangi, di situlah kita ketahui bahawasanya adakah kita ini seorang manusia yang redha ataupun jenis manusia yang tidak redha dengan apa yang Allah datangkan kepada kita. Jadi pengarang menyebut orang yang redha ialah dia akan merasa lapang terhadap apa sahaja yang dikehendaki Allah menimpa dirinya. Dia tidak ada rasa nak marah. Jadi itu orang yang redha. Allah Ta'ala datang ke dia ujian, kena COVID kali yang kedua, dia redha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kali ketiga, alhamdulillah. Ala kulli hal dan sebagainya. Dia redha. Nampak macam mana Allah Ta'ala nak bagi ujian kat dia. Kan? Dia kena apa sahaja ujian, dia redha. Tapi jangan silap faham. Jangan kita kata redha itu dengan kita tidak berusaha. Dia sambung kat sini. Redha dengan qada itu bukanlah berarti tidak merasa sakit ketika terkena bala. Sakit-sakit. Meninggalkan usaha seperti berdoa dan berubat. Janganlah kita redha itu kita tak makan ubat. Tak buat ujian, swab test dan sebagainya. Jadi doktor suruh makan ubat, kita kena makan. Dan membiarkan mudarat terkena kepada diri kamu sendiri sedangkan kamu boleh mengelaknya. Tak boleh. Kalau kita dah kena musibah dan sebagainya, maka kita kena cuba mengelak. Cuba kita mengelak. Kalau kita boleh elak, kita elak. Jangan kita biarkan. Kalau kita kena musibah yang memerlukan kita makan ubat, kita makan ubat. Jangan kita tak makan ubat pula. Jangan kita menempah kesusahan kerana kononnya untuk mencari redha Allah. Macam ada sahabat, dia nak bertemu dengan musuh, nak berperang. Kan? Nabi kata, jangan kamu mencari musuh. Tapi kalau musuh datang, jangan kamu lari. Begitu. Dan jangan kita cari musuh nak berperang, nak berjihad lah kononnya, dan menciptakan musuh yang tidak perlu. Supaya kita boleh berbunuh-bunuhan dan lalu mati syahid. Tidak. Itu bukan cara yang betul. Tetapi kalau kita dicampakkan dalam situasi di mana kita terpaksa berjuang dan berjihad, maka pada ketika itu kita kena berjuang dan berjihad dan kita redha dengan ketentuan Allah. Baik, sebaliknya Allah Ta'ala menyuruh kamu untuk berdoa. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Suruh kita berikhtiar, berusaha. Macam-macam kita buat. Kalau COVID ini macam-macam. Semayang hajatnya, doanya, qunut nazilahnya. Macam-macam kita cuba ikhtiar. Kita redha dengan ketentuan Allah menimpakan kita dengan ujian COVID-19. Itu kehendak Allah. Tetapi dalam masa yang sama kita ikhtiar. Pakai face mask. Ambil vaksin dan sebagainya. Ikhtiar-ikhtiar yang perlu, penjarakan sosial seperti yang kita sedia maklum. Termasuk dalam gabungan redha dengan qada ialah kamu dituntut untuk sampai kepada sesuatu yang disukainya Allah dengan merjakan semua asbabnya. Buat semua yang menjadi asbab.
Kalau makan ubat itu menjadi asbab untuk sembuh, maka makanlah ubat. Bukan maksudnya kalau kita sakit, kita reda dengan sakit itu, maka kita tidak makan ubat supaya kita jadi orang yang terus reda. Tidak. Allah Ta'ala timpa sakit kepada kita, kita reda dengan kesakitan itu, tetapi kita juga dalam masa yang sama makan ubat supaya dia menjadi asbab untuk kita sembuh. Meninggalkan segala asbab adalah bertentangan apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Bukanlah dinamakan reda dengan qada bagi sesiapa yang dahaga, tetapi tidak berusaha mengulurkan tangannya untuk mengambil air sejuk. Bahkan termasuk reda dengan qada ialah dahaga dihilangkan dengan air. Ya. Jadi kita faham sekarang beza antara menyerah diri dengan begitu saja dengan reda dengan apa yang Allah datangkan, tetapi dalam masa yang sama diikuti dengan usaha ikhtiar untuk mengubahnya supaya sihat, supaya hilang dahaga. Kalau dahaga, kalau panas, itu adalah benda-benda yang perlu dilakukan. Wallahualam. Baik, itu dia. Di antara pengenalan asas yang kita tahu tentang reda, dan kita akan bincang lagi dengan lebih mendalam tentang tajuk ini, kan, Mona? Ya, betul. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ya Latif, 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله 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 يا الله. تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله يا الله. ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله. وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله يا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk para pendengar, masih bersama anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Betul, Mona. Kita juga sedang bersiaran langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama ke situ dan boleh like, komen, share dengan apa yang kita bawakan di situ, insyaAllah. Okay? Dan nak teruskan lagi perkongsian kita bersama dengan tetamu yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan dari Pusat Syarah IKIM, untuk kita bincangkan dengan tajuk sifat redha pada hari ini. Dan untuk sambungan seterusnya, silakan Doktor. Doktor? Mute, Doktor.
Minta bukakan mikrofon. Baik. Okey, silakan Doktor. Baik, sifat redha ini dituntut dalam Islam. Kalau kita lihat banyak ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala memuji supaya kita memiliki sifat redha. Tentunya kita lihat Allah Ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha akan nikmat pemberian Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 8. Maknanya Allah Ta'ala memuji orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah yang dikatakan kemuliaan ataupun kelebihan orang yang redha, sifat-sifat orang yang redha? Pertama, kelebihan ataupun kemuliaannya ialah dia akan mendapat bimbingan petunjuk daripada Allah SWT. Allah menyebut yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salam ila akhir ayat panjang. Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan Tuhan keluarkan mereka dari gelap gulita dan cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ini orang yang redha. Allah beri bimbingan kepada orang yang meredai apa sahaja takdirnya. Yang kedua, orang yang redha dengan Allah, yang meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai pemutus dalam segala hal, maka Allah memberi jaminan akan memberi dia kemenangan dan kejayaan. Wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman itu penolongnya, maka sesungguhnya golongan itulah yang menang. Yang ketiga, mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang punya jiwa yang tenang, tetap dengan kepercayaan yang baik. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dengan segala nikmat yang diberikannya. Lagi Allah SWT redakan. Masukkanlah ke dalam syurga. Kumpulan hamba-hamba yang berbahagia dan masukkanlah ke dalam syurga. Maknanya orang yang redha ini, Allah Ta'ala orang yang mencintai dan memberi ganjaran syurga. Kerana orang yang memiliki hati yang tenang. Yang keempat, mendapat syurga dan selamat dari api neraka. Dan dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyebut tidak yang panjang, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga adil yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Baik, itu adalah beberapa nikmat ataupun kelebihan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang redha. Dan yang kelima, ada lagi yang kira terakhirlah untuk pagi hari ini, iaitu orang yang redha dengan Allah ini, dia akan merasai nikmat kelazatan iman. Dzaq ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin rasulan. Ini kita kadang baca juga. Orang yang baca surat dan dia akan jumpa ni, biasa dia. Telah berasa keimanan, kemanisan iman, kelazatan iman, siapa redha dengan Allah dan Tuhannya dan Islam sebagai agamanya. Dia akan rasa kenikmatan, kelazatan iman bagi orang yang redha dengan Tuhannya ialah Allah dan Muhammad itu Rasulnya, Islam itu ialah agamanya. Ini adalah antara beberapa perkara yang kita kena ambil penting tentang redha. Dan akhir sekali, sebelum kita buka kepada soalan, dalam kita membicarakan keredaan Allah SWT ini, kita jangan lupa satu bentuk lagi keredaan yang membawa kita kepada keredaan Allah, iaitu pengarang menyebut keredaan, pentingnya keredaan orang tua. Nabi SAW menyebut, bersabda daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu fi ridal walidaini wa saqatullahi fi saqatil walidaini. Atau kama qala, keredaan Allah bergantung kepada keredaan kedua-dua orang tua, dan kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan kedua-dua orang tua. Jadi kalau kita masih memiliki ibu dan ayah, maka kita kena pastikan ibu dan ayah kita itu juga redha dengan kita. Ada orang, dia mungkin orang yang
kuat amal ibadat, semayangnya, puasanya, pergi haji, umrahnya. Tetapi dengan ibu dan ayahnya dia bermusuhan, bergaduh. Na'udzubillah, kita tidak mahu itu. Kerana nanti sekiranya dia seorang yang kuat ibadah sekalipun, tetapi dia menjadi anak yang derhaka kepada ibu bapanya, maka harapan dia untuk masuk syurga juga tipis. Kerana keredaan ibu bapa itu menjadi asbab kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita mencari keredaan ibu bapa kita, kerana dengan keredaan ibu bapa kita itu boleh menjadi pintu kepada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Sama-sama juga kita ambil cakna tentang redha itu. Sebab apa, seperti apa yang doktor pesankan tadi adalah sangat-sangat penting. Tambah-tambah redha apabila kita tengok hari ini ibu ayah yang meredai anak-anaknya kan. Seperti itulah juga kita dalam menerima apa-apa kekangan, kita redha, kita sabar dan juga kita terima apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita. Baik, Mona, kita nak teruskan dengan soalan-soalan, dan sebelum tu ada juga pendengar kita yang bertanya, Mona, bagaimana nak hantarkan pertanyaan, persoalan kepada kita di sini? Ya, untuk pertanyaan soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah telah masuk beberapa soalan pada waktu ini. Ada yang bertanya, Dr. Ni, untuk waktu ini nak jawabkan, adakah redha itu sabar? Ya, doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Redha dengan sabar ni dia lain sikit. Satu, sabar ini dia lebih kepada menahan kemarahan, menahan kesusahan, dia sabar. Dia lebih kepada menahan. Apabila ditimpa musibah, dia menahan kemarahannya, menahan keluh kesahnya, komplainnya. Itu lebih kepada sabar. Tetapi kalau redha, dia lebih tinggi daripada itu. Dia tinggi sikit. Seperti mana yang disebut dalam kitab ini juga, makam redha lebih tinggi sedikit daripada makam sabar. Sabar dia sekadar menahan dengan ujian, sabar dengan ujian, bertahan, membendung diri dia, mengekang diri dia, sabar, mendidih kat dalam. Itu orang yang sabar. Tapi orang yang redha tidak begitu. Dia lapang dada dia. Dia welcome apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada dia. Ahlan wa sahlan. Dia happy dengan Allah datangkan kepada dia. Itu orang yang redha. Redha dia agak berbeza sedikit sebab dia lebih welcoming, itu ada. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak datangkan. Okey, Alhamdulillah, ujian bagiku. Alhamdulillah, redha. Tapi kalau orang yang sabar ni, dia sabar tapi dia bukan benda tu welcome, tidak. Tapi bagi orang yang redha, dia lebih lagi, lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi itu satu tahap lah. Kita boleh sabar pun mujur dah. Boleh redha tu lagi baguslah. Baguslah kita kan. Jadi itu ada satu perbezaan yang sedikit sahaja. Tapi disebut ada perbezaan. Wallahu a'lam. Baik, okey. Itu antara beberapa soalan yang kita dapat. Tapi kita nak berehat seketika. Kita bagi Dr. Ni tenang-tenang kejap. Sebab selepas ni ada lagi soalan yang perlu kita bawakan. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat pendengar kita. Mona? Betul. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Ditentukan kehidupan harus diteruskan. Kekasih yang ku rindukan, kekasih kering sudahlah air mataku, beri sudah. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Inspirasi Inforia Islami.
Jika anda atau keluarga anda mempunyai gejala seperti kelesuan yang teruk, demam berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, batuk, muntah dan cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan, dapatkan rawatan segera. Hubungi klinik kesihatan terdekat atau 999. Pesanan cegah COVID-19 ini dibawakan kepada anda oleh Radio IKIM. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Manusia ni perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu Wa Taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik, kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu Wa Taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Destinasi IKIM masih bersama untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul Mona. Kita masih lagi nak jemput anda untuk hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi siaran kita hari ini. Kita bincang berkaitan tajuk sifat redha, dan anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 01129004 dan juga letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen Facebook dan juga di YouTube. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Syara IKIM. Soalan kita yang seterusnya, Mona, silakan. Ya, untuk soalan seterusnya bertanya, Doktor, apakah ayat-ayat Al-Quran atau zikir yang boleh diamalkan untuk reda dengan semua yang Allah datangkan dalam hidup di dunia ini? Bagaimana, Doktor? Silakan. Ya, satu yang kita pernah sebut tadi, hadis yang saya bacakan, dan biasanya dalam, kalau mereka yang sentiasa mengamalkan maksurat tu, kalau pelajar-pelajar sekolah biasa dia ada kan maksurat yang dia boleh baca petang-petang, dia baca doa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadan nabiyyan wa rasulah. Itu antara zikir yang boleh kita baca untuk kita menanamkan perasaan redha kita dengan Allah SWT. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Allah itu sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad itu sebagai nabiku, dan Islam itu sebagai agama. Itu adalah antara zikir ataupun kita kata doa yang boleh kita amalkan. Begitu juga ada setengah orang dia baca ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Bayyinah tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu juga antara yang boleh kita baca untuk kita menenangkan hati kita, mencapai redha seperti mana yang dikehendaki Allah.
Okey. Dan seterusnya Mona, silakan. Mungkin ada soalan di konti utama kita. Iya, ada soalan di WhatsApp konti 0112904004 pada waktu ini bertanya, Doktor, nak tahu beza antara reda dan pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala serta reda dan menyerahkan urusan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan Doktor. Dia kalau kita kata redha dan pasrah, dia pasrah ni dia konotasi yang negatif. Seringkali kita lihat pasrah ni seperti menyerah kalah dan tidak berbuat apa-apa. Itu bukan redha. Itu bukan redha yang dimaksudkan dalam Islam. Kalau pasrah dalam konteks yang begitu, iaitu kita apabila ditimpa sesuatu masalah, musibah, maka kita pun pasrah, biarkanlah apa yang berlaku, pasrah. Itu bukan redha. Dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam, apabila Allah datangkan kepada kita sesuatu musibah, ujian, kesusahan, kepayahan, kita redha dengan kedatangan, dengan takdir Allah itu terhadap kita, tetapi dalam masa yang sama kita cuba mengubahnya ke arah lebih baik, mencari penyelesaian kepada masalah yang menimpa kita. Tetapi kita tidak mengeluh, kita tidak komplain, kita tidak marah dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Itu yang dikatakan redha. Allah Ta'ala tidak mengharapkan kita apabila ditimpa musibah, misalnya COVID baru ni, sekarang kita pun biarlah, tak apalah, tak ada buat apa-apa, tak payahlah nak cari ikhtiar vaksin ke apa ke, biarlah mati je lah, kita mati je lah, mati je. Bukan begitu. Kalau pasrah, kebiasaannya difahami begitu. Tapi kalau redha tetapi dalam masa yang sama ikhtiar, seperti mana yang disebut oleh pengarang tadi, ikhtiar, berusaha mencari asbab untuk memulihkan keadaan, menjadikan sihat, maka itulah sebenarnya yang dikatakan istilah redha yang dituntut dalam Islam. Allah. Okey, baik Doktor. Ada satu soalan di YouTube Ikim yang bertanya di sini Doktor. Ada sahabat kita yang nama YouTube-nya Hun Wodada. Wah, canggih nama itu. Okey, baik. Ada yang bertanya berkaitan dengan kalau nak rujuk tapi ibu bapa tak suka, tak restu, tak redha, boleh tak kalau rujuk juga, ataupun mungkin ada sumber-sumber lain yang kita boleh rujuk? Contoh kalau mak tak redha, ibu ayah tak restu, bagaimana Doktor? Mungkin ada sedikit pesanan. Saya tak jelas soalan dia nak rujuk apa ni. Dia nak rujuk dia bergaduh dengan bapak dia ke, dia nak rujuk dia bercerai dengan suami ke, macam mana ni? Soalan ni saya rasa kena halusi. Baik. Mungkin itu keluarga kot Doktor. Keluarga ibu ayah. Ya, ni rumah tangga ke nak rujuk, sebab istilah rujuk ni biasanya merujuk kepada suami isteri yang bercerai. Ataupun dia nak merujuk kepada dia bergaduh dengan mak ayah dia dan dia nak kembali berbaik dengan mak ayah dia, macam mana? Wallahualam. Saya rasa mungkin kalau soalan yang berhubung rumah tangga, eloklah ditanya kepada pakar-pakar rumah tangga lah. Saya tak berani nak jawab lah tentang nikah kahwin ni. Baik Doktor. Okey, jelas di situ. Dan Mona, kalau kita ada beberapa lagi soalan-soalan yang kita dapat terima, mungkin kita boleh bawakan untuk sesi perbincangan kita berkaitan dengan tajuk petang ini, iaitu sifat redha kan. Dia pendek kan Mona, tapi kalau nak terima tu, nak cakap tu, Allahu Akbar, mungkin ada fasa-fasa yang perlu kita perhalusi lagi kan. Betul itu. Untuk waktu ini kita ada soalan, mungkin tak ada kaitan dengan tajuk pada petang ini. Saya rasa untuk waktu ini mungkin ada kata-kata daripada Dr. Ni untuk sebagai kesimpulan untuk waktu ini. Silakan Doktor. Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kita telah secara sepintas lalu habis membicarakan tentang sifat redha yang dituntut dalam Islam, yang merupakan sifat yang ke-9 daripada sifat-sifat terpuji dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Dan secara ringkas yang boleh saya simpulkan khulasahnya ataupun ringkasannya ialah kita dituntut untuk bersifat redha dengan apa jua yang Allah takdirkan kepada kita. Kebiasaannya kalau Allah takdirkan apa yang kita suka, kita senang untuk bersifat redha dan suka dan gembira. Tetapi apabila Allah Ta'ala takdirkan sesuatu yang kita tidak suka,
kepayahan, musibah, ujian, balak, bencana, maka kita di situlah terletaknya sama ada kita ini orang yang memiliki sifat redha ataupun tidak. Yang dituntut ialah sepanjang masa kita bersifat redha, sama ada ketika ditimpa musibah ataupun ketika didatangkan nikmat oleh Allah Taala. Dan di situlah menandakan keimanan kita dan ketakwaan kita. Adakah kita ini orang yang benar-benar takwa, benar-benar menerima ketentuan Allah SWT. Kita kena faham bahawasanya apa sahaja yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita adalah berupa kebaikan bagi kita. Kita dah jelaskan beberapa kali sebelum ini bagaimana sesuatu yang di sisi kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak elok, yang pahit, yang tidak sedap, tetapi sebenarnya dia baik bagi kita. Bayangkan seorang yang di hospital dalam keadaan sakit, tetapi doktor memaksanya makan ubat. Maka ubat itu walaupun pahit, tetapi ia adalah ubat untuk memberinya kesihatan dan kebaikan bagi dia. Begitu juga satu orang yang sakit, yang kakinya telah kena kuman, yang terpaksa dipotong. Sudah pasti orang yang kena potong kaki, dia akan merasa kehilangan kaki yang dia sayang. Tetapi tindakan doktor memotong kakinya itu adalah tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak potong kaki, mungkin kuman akan merebak dan umurnya akan pendek. Jadi tindakannya itu adalah untuk menyelamat. Berapa ramai manusia yang setelah kakinya dipotong, dia berterima kasih kepada doktor. Doktor, terima kasihlah doktor selamatkan saya. Kan kita kata terima kasih doktor selamatkan dia, potong kaki dia. Daripada boleh 2 kaki jadi 1 kaki. Tapi kerana apa? Kerana dia nampak, dia tahu hikmahnya ialah dia makin sehat selepas itu. Dia boleh hidup lagi panjang walaupun tanpa kaki. Begitu jugalah dengan apa jua yang Allah datangkan kepada kita. Kita kena bersangka baik, husnuzan kepada Allah Ta'ala. Ada pasti hikmahnya di situ yang kita tidak tahu, yang dia datangkan kepada kita, yang kebaikan yang amat besar. Yang kita suka mungkin tidak baik, yang kita tidak suka mungkin tidak baik. Quran menyebut asa an takrahu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. InsyaAllah harapkan doktor. Benda yang tidak baik itu banyak benda yang tidak baik, tetapi dia baik bagi kamu, dan benda yang baik tapi dia tidak baik. Jadi itu saja Syafiq. Wallahu a'lam. Allah Rabbi. Masya Allah, kita harapkan semoga redha yang kita belajar ni kan Muna, akan saja dapat kita duduk dalam keadaan yang pelbagai, redha dalam keadaan yang kita terima yang baik-baik, kita redha kan, redha dalam keadaan yang dalam musibah pun kita terima. Masya Allah, itulah redha yang sebenarnya tanda orang yang beriman sentiasa nampak yang baik-baik, seperti pesan Dr. Nik tadi, iaitu husnuzan, kita bersangka baik dalam apa sahaja Allah bagi, pasti ada sebab kebaikan untuk kita. Masya Allah. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nik Rosliman Abdul Samad. Insya-Allah doktor kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri baik-baik doktor, kesihatan doktor. Jaga kesihatan doktor. Ya. Jaga baik-baik. Kasih kembali insya-Allah. Terus kuat dan juga hebat doktor. Insya-Allah. Insya-Allah. Ya, amin. Amin. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Muna, terima kasih juga kita nak ucapkan Muna kepada sahabat pendengar kita, rakan-rakan penonton yang setia bersama kita di setiap platform media kita di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa anda boleh sama-sama juga untuk like, komen dan juga share sebanyaknya dalam perkongsian ini. InsyaAllah semoga ia akan terus memberikan manfaat kepada orang lain juga. Ramai lagi yang nak belajar, yang nak tahu tentang redha ni kan. Inilah masanya untuk kita jadikan sebagai saham kebaikan kita. Sebarkan yang baik-baik. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap
Aku hanya kekasih di mana hati tak tergoda. Dia telah terhias seri warna. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Mari gandakan pahala menerusi kempen Rezeki Ramadan Islamic Relief Malaysia sempena bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Sama-sama kita hulurkan sedekah dan taja pak makanan untuk membantu 8,890 keluarga di 32 buah negara. Hubungi 03-8926-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. قدمت لي كقصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك. Wahai kekasih mulia, kekasih yang tercinta, Kau membawa bahagia dalam jiwa semua. أنت العظيم عند الله أقسم بذاتك Allah yang terpuji disayangi dari makhluk hingga Allah. محروم من عنك ضل حتى وبازر بيتك أنا من صغير حبيتك. قدمت لي قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك. هويتك منذ يافع وجدت حبك نافع di lautan tak mutiara bagai rembulan di angkasa. يا من للخلق شافع آويني كوني هويتك أنا من صغير حبيتك. قدمت لي قصيدة أنا بالدموع ناجيتك